إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين يا الله. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. صابر. Pasal 5. Baik, apa? Waman jama'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu sayyidina maulana Muhammadin wala hawla wala quwwata illa billah. Qala mu'allif kalimullah ta'ala wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Sambungan daripada dulu, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaka wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Artinya, dan barang siapa menghimpunkan antara keduanya, iaitu zahir dan batin, perjalanan ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, dia menghimpunkan kedua-dua jalan itu, maka barulah dia faqad tahaqqaqa. Tahqiq mana mantap keimanan dia dan keislaman. Itulah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana menghimpunkan dua jalan. Dan Quran sebut begitu juga, wazaru zahiral ism wa batinah. Kalau kamu bersihkan yang zahir dan yang batin daripada kekotoran ni. Artinya, barang siapa menghimpunkan keduanya itu, yakni menghimpunkan antara belajar ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, maka sesungguhnya dapatlah ia akan ilmu hakikat. Mana tahqiqlah pengenalan, yakni ilmu ma'rifat akan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sungguh-sungguh ma'rifat. Apa makna sungguh ma'rifat? Ma'rifat bil mukasyafah, bukan sekadar ma'rifat bil dalil wal burhan, yakni yakin yang putus. Dan dari kerana inilah berkata Syekh kita Al-Waliyul Kamil Sayyid Syekh Muhammad Samman Al-Madani rahimallahu ta'ala, apa katanya, wazayyin az-zahir wal batin bi kulli ilmin zahir wal batin. Wazayyin ay wazayyin al-zahir wal batin bi kulli ilmin zahirin wa batinin. Zayyin mana fi'il amar, zayyin mana perhiaskan olehmu, az-zahir mana anggotamu yang zahir, 7 anggota yang zahir, wal batin dan mana anggota yang batin. Yang zahir dengan apa kita hias? Dengan syariat yang zahir, itu ilmu fiqh dan ilmu usuluddin, itu wajib secara fardu ain. Kalau tidak, setiap langkah dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tak selesaikan ilmu usuluddin dan ilmu fiqh. Usuluddin untuk kita mengenali secara zahir, iaitulah dengan dalil dan hujjah daripada zahir Quran dan hadis Nabi yang sahih, untuk membina akidah yang betul. Itu yang zahir. Dan perhiaskan pula anggotamu yang batin, iaitulah hatimu, dengan ilmu syariat yang batin, iaitulah ilmu tasawuf, yakni ilmu tariqah dan ilmu hakikat. Itu masuk dalam ilmu tasawuf.
Iaitulah tariq dia berjalan dan hakikat disampai. Apa makna hakikat? Antashhadahu, bukan musyahadah dan syuhud akan Allah Subhanahu Wa Taala dengan nur yang Tuhan letakkan di batin hati tadi. Dan inilah ilmu yang manfaat di dalam dunia. Apa makna manfaat di dunia? Bahawa dia tidak tersesat dan perjalanan dia sentiasa terpandu. Itu mana manfaat dunia. Bukan manfaat dunia dia dapat kaut harta dunia, bukan. Itu mana manfaat di dunia, dia selamat daripada tersesat akidahnya, daripada tersesat tawajuh kalbinya, dan tersesat daripada kasat hidup dia tadi. Selamat dengan bahawa kasat hidup dia hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan rohani dia pun cantik menuju ke Tuhannya. Dan di dalam akhirat juga dia selamat. Dan dia selamat daripada kemurkaan dan azab yang besar di sana besok. Ya Allah. Dan inilah ilmu yang manfaat. Al-ilmu nafi', mana ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia, dalam akhirat. Seperti kata Sayyid Syekh Abu Hasan Al-Syazili rahimallahu ta'ala, man arada al-mulka ad-daraini falyadkhul fi tariqatina hazihi yawman aw yawmain. Barang siapa berkendak kerajaan di dalam dua negeri, mana dia jadi raja di dunia dan akhirat, itu maknanya. Yang dalam dunia dan akhirat, maka hendaklah ia masuk dalam tarikat kami. Mana perjalanan ahli tariqah, ahli sufi, yakni di dalam tarikat ulama ahli sufi ini sehari atau 2 hari. Mana dia masuk, dia tahulah itu maksudnya. Dia nakkan akan raja, ya, raja sebenar-benar raja, bukan raja sultan hadir di dunia sekarang ni kan. Itu maknanya segi zahir, dia nak raja sebenar, dia memerintah, ya, itulah yang tidak diperhambakan dengan yang lain. Maka ilmu tariqah ahli sufi itu seperti yang tersebut dalam kitab ini, kitab Ihya, dan dalam asalnya iaitu Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Kitab yang kita baca ni namanya Sayrus Salikin, perjalanan orang yang salik. Diambil daripada, diterjemah daripada kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Mukhtasar mana ringkasan. Ringkas pun tengok dampak kulit. Kalau ihya betul tu lagi besar, ya. Berpuluh kulit ada. Dan di dalam kitab Bidayatul Hidayah dan dalam kitab Arba'in fil Usuluddin, maka sekalian itu karangan Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrah. Dan telah terhimpun di dalam segala kitab ini ilmu usuluddin, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Jadi kalau kita beramal, kita mengaji dan faham isi kandung Sayrus Salikin ini pun cukup. Pada dalam dia ada usuluddin, di tengah dia ada fiqh, dan di ujung dia ada tasawuf. Jadi maknanya Imam Ghazali dia berbeza sedikit cara dia dengan ulama lain. Ulama lain kalau mengajar dia karang fiqh daripada awal sampai ujung fiqh, ya, dia bahas, ya, panjang-panjang lebar pun semua fiqh. Usuluddin begitu juga, dia bahas macam mana tinggi pun satu ilmu saja, ya. Tasawuf itu juga ulama-ulama karang tasawuf gitu. Tapi Imam Ghazali dia buat lain sikit, dia buat satu kelainan. Jadi dihimpunkan tiga-tiga tu. Ilmu usul, tasawuf, fiqh dan tasawuf ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka ulama diringkaskan di sini mukhtasar, kemudian diterjemahkan oleh Al-Alimu Allamah, itulah tuan pengarang je lah. Siapa nama dia? Siapa? Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Itu orang daripada jasa besar ni, dia turun terjemahan. Maka ini dipanggil tariqah ahli sufi, seperti yang tersebut dalam kitab ni lah, ya.
Maka sekaliannya itu karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan telah terhimpun dalam segala kitab ini ilmu usuluddin, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, yakni ilmu tariqah dan ilmu hakikat, semua di dalam ini dibahas. Syahadan telah terhimpun dalam kitab yang tersebut itu segala ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan dalam akhirat, dan ilmu yang memberi manfaat dalam akhirat seperti yang dinyatakan oleh Maulana Al-Arif Billah Sayyidi Abdullah Al-Haddad rahimallahu ta'ala di dalam kitab Al-Fusul Al-Ilmiyah wal-Usul Al-Hukmiyah, dengan kata Syekh Abdullah Al-Haddad, summa innaka iza nazarta ila ma allafahu a'immatud din min kutubil nafi'ah lam tara syai'an ajma'a min hadhihi al-ulumi min kutubil imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, مثل الإحياء والأربعين في أصول الدين ومنهاج العابد وبداية الهداية، وهذا يعرفه من تأمله أحسن النظر فيه من أهل الحق والإنصاف وألباب البصائر في الدين، وما يكرهه إلا غبي جاهل أو رسمي متجاهل قد غش نفسه وغفل عن معاده، فإنه تعالى بفضله يلهمنا رشدنا ويعيذنا من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kata Syekh Abdullah Al-Haddad, maka bahawasanya apabila engkau tilik, engkau tilik kepada yang dikarang akan dia oleh beberapa imam yang mendalam ilmunya pada agama daripada beberapa kitab yang memberi manfaat itu, maka itulah tiada engkau lihat akan suatu daripadanya itu yang terlebih menghimpunkan, mana jami', dia menghimpunkan bagi segala ilmu yang memberi manfaat itu daripada Ihya Ulumuddin. Manakala nak banding yang lain, Ihya ni tinggi ya taraf ni. Al-Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, seperti kitab Ihya Ulumuddin, kitab Arba'in fil Usuluddin, dan kitab Minhajul Abidin, kitab Bidayatul Hidayah, dan sekalian ini mengetahui akan dia oleh orang yang sungguh-sungguh membicara akan dia, dan orang yang sungguh-sungguh membanyakkan menilik di dalam segala kitab itu daripada orang yang ahli hak dan orang yang insaf, ini orang yang adil dan sebenar-benar mengetahui akan dia, dan orang yang mempunyai mata hati dan melihat akan sebenar-sebenarnya di dalam agamanya, dan tiada mengingkari akan dia. Kitab karang Imam Ghazali, Ihya dan seumpamanya, tiada orang yang komen ingkar itu melainkan orang tu kurang akal, lagi pula jahil dan ulama rasmi nama dia. Ihya dia banyaklah komen, jangan komen Wahabi banyak, baru ulama Wahabi ni kepala dia tak sihat. Ulama rasmi dan ulama yang mengetahui ilmu zahir padahal dia jahil akan ilmu batin, itu punca dia lah. Dan sesungguhnya telah memperdaya akan dirinya, sebab Ihya ni kalau dia lawan kita Ihya, dia pertikai dah apa macam-macam, itu orang yang terpedaya, yang bodoh, yang jahil lagi, dan yang lupa ia daripada negeri akhirat dan tempat kembalinya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan anugerahnya memberikan ilham. Ada ketip Pegangkat Pak ya. Dan memelihara ia akan kita daripada segala kejahatan, kita daripada segala kejahatan amal itu, dan tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan Ihya Ulumuddin.
Ketika kita tengok dalam Muqaddimah Minhajul Abidin Ibnu Harazin, seorang daripada ulama besar, dia cerita dengan ikhlas. Benda tu berlaku atas batang tubuh di sini. Ya, apabila dia iktirad kitab Ihya Ulumuddin, maka di malam tu dia bermimpi. Ada dalam mimpi dia Rasulullah SAW, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Imam Ghazali. Ya, dalam mimpi dia tu. Kemudian berlakulah perbicaraan bahawasanya Ibnu Harazin, Imam Ghazali menyatakan, ya Rasulullah, si fulan ini menuduh kitab saya ini banyak yang tak betul, ada dhaif dah begitu gini. Maka ditunjukkan kepada baginda mentasdikkan. Rasulullah membenarkan karangan Ihya dan mengujinya. Ditunjuk pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Habis. Mana kitab itu makbul, diterima. Satu. Yang kedua, dia ambil had orang menuduh di rotan. Maka yang dalam mimpi itu, Ibnu Harazin sendiri mimpi, dia di rotan oleh Sayyidina Umar. Ya, masuk 3 kali rotan aja cukuplah. Sayyidina Imam Ghazali kata dalam mimpi itu, saya maafkan. Bila bangun dia tidur, Ibnu Harazin kata belakang dia berjalur 3 rotan. Ya, berjalur penuh. Dan dia punya rasa sakit bisa dia tak tahan. Akhirnya dia munajat kepada Allah SWT, bertaubat semua sekali. Dan malam kedua dimimpi lagi sekali Rasulullah SAW menyapu badan dia tadi. Setelah sapu, dan bila dijaga sakit tu hilang, tapi kesan tu ada. Jalur tu yang disebat oleh Sayyidina Umar. Ya, siapa cerita tu? Ibnu Harazin sendiri cerita benda tu berlaku pada dia sendiri. Ya, dia mengaku, dia kata jangan main, ya, dia dah kena balun. Dia kena sesar dengan Sayyidina Umar tu. Tu. Jadi Wahabi tu kalau dia pun nak main sekejap, kau kena balun baru tahu nanti. Ya, kau tunggu Sayyidina Umar sesar belakang kau ada mimpi, saya orang tahu. Dia ada kerja lain, daib. Dia je orang tak daib. Ada orang semua daib. Hadis tu pun ada ikhtilaf, dan mentasihkan hadis, mentadhaifkan hadis minal mukhtalaf. Benda ada khilaf ulama. Ada ulama kata hadis sahih, ada ulama kata hadis hasan, ada hadis ni dhaif. Ada itu pun ada ikhtilaf. Dan benda ikhtilaf pun kita nak faham. Kan? Rijal masing-masing, syarat masing-masing ada. Wahabi ni memang bodoh kan. Wahabi ni bodoh nyampur bangang. Itu jawab ni. Allah, tak pernah dibahas, dia menang, tak dikalah je. Zaman ulama besar di Mekah dulu. Ya, Tuan Guru saya punya Tuan Guru Syekh Ali Maliki. Dia ulama alim 4 mazhab memang top zaman tu. Mengajar Masjidil Haram besar. Mengadakan perdebatan besar-besaran dengan Wahabi. Dia bantai TKO tu kan. Bukan KO, TKO tu habis semua. Dan semua masalah yang semua dibincang, semua dah ada jawapan dalam tu siap. Ya, dah siap lengkap dah. Tapi dia ni degil. Ya, Wahabi ni kepala batu mungkin. Bukan kepala besi, kepala batu. Dia dah kalah, dia pakai lagi. Dia pakai yang tu kepala dia. Ya. Allah. Itu kaedah dia yang ulama tak pakai, kaedah fiqh dia. At-tarku yaqtadi tahrim. Itu kaedah dia pakai. At-tark yaqtadi tahrim. Maknanya apa? Bila benda tu Rasulullah tak buat, mana haram? Tak buat haram. Wah. Ulama datang ke berbagai hujah. Ada amalan yang sahabat buat, Rasulullah buat, sahabat buat, Rasulullah benarkan, macam-macam tadi. Dia tak ada jawab. Memang tak ada jawab. Dah dibahas lama dah benda tu. Tapi oleh kenapa dia degil. Itulah, bila orang degil tak payahlah jan. Tu je jawab dia. Payahlah jan. Ada kata seorang ulama besar, wali besar, ya, Syekh Abdullah Al-Haddad. Dan kata Maulana Al-Arif Billah. Maulana Al-Arif Billah, dan title Al-Arif Billah bukan calang. Abdullah Muhammad bin Ali Al-Ba'lawi Al-Hadrami rahimallahu ta'ala. Dia kata apa? Lam ya akhi, in kunta tatlubul khalas li nafsik fa alayka bi talabil ilmi nafi' wal amal bih fa innahu al-qutub
wa alaihi al-madar wal khair kulluhu fi talab al-ilm an-nafi' wal 'amal bih wal 'amal wal 'ilm an-nafi' huwa al-mawdu'u fil kutub al-Ghazali rahimallahu ta'ala khassatan wa huwa al-bidayah wal ihya wa ghairihima min kutub al-Ghazali rahimallahu ta'ala radhiyallahu al-khassatan فعليك بها فإن فيها الخير كله ومن لم يسمعه ومن لم يذكر فيها فهو مغرور ومن يرغب عنها فليس يحب الآخرة lagi piau di pantai وعليك بالكتاب الهداية بذات الهداية والحافظ عليها كل يوم فإنها أفضل لك من جميع الأذكار وهي فرض عليك وأوصيك على قراءتها siap diwasiat ممن ظاهره الخير ومن يحبها أو يرغب فيها فإنها ترشدك إلى الخير إن شاء الله تعالى. Dan kata seorang para ulama besar Maulana Al-Arif Billah Abdullah Muhammad bin Ali Al-Ba'lawi Al-Hadrami, semua ahli bait Nabi SAW. Dia kata, ketahui ilmu, hai saudaraku, jika ada engkau berkendak menuntut akan melepaskan bagi dirimu daripada terperdaya dan daripada kejahatan, ya maka lazimkan olehmu dengan menuntut akan ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan akhirat. Menuntut selamat tu kita kena cari ilmu yang memberi manfaat dunia dan akhirat. Kalau begitu dia kata lazimkan olehmu mengamalkan dengan dia ya ilmu yang memberat. Bahawasanya itulah kutub. Apa mana kutub sini? Paksi, pusat segala kekuatan. Itu mana kutub. Ya. Dan atasnya peredaran segala agama. Itu mana kutub. Itu ilmu nafi'. Dan peredaran segala kebajikan. Dan kebajikan itu sekaliannya di dalam menuntut akan ilmu yang memberi manfaat. Tanpa ada ilmu manfaat, dia tak akan nampak kebajikan. Dah tak belajar nak tahu apa pun. Ya. Mengaji, belajar, membina, membasmi kejahilan, menyuburkan pengetahuan. Dia kalau tak belajar, dia menyuburkan kejahilan dalam diri dia. Jadi ilmu yang memberi manfaat, yang membawa kamu dekat dengan Allah, grow dengan Tuhan, bertambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu setengah daripada ilmu nafi'. Baik, sekarang dia kata dan ilmu yang manfaat itu, kata Habib ni, tertaruh dan tersimpan di dalam segala kitab Al-Imamul Ghazali, semua dalam tu dia. Ulama lain ada sama je ya. Tapi dia tidak ceritakan kelebihan Imam Ghazali di kitab-kitab dia. Dan di sana banyak lagi, beribu lagi kitab ulama-ulama lain sekarang ya. Yang standard dia sama. Itulah Bidayatul Hidayah. Ya, Ihya Ulumuddin. Dan ya daripada keduanya daripada segala kitab Imam Al-Ghazali. Maka lazimkan atas dirimu dengan dia, maka bahawasanya di dalamnya itu sekalian kebajikan dia. Baik ilmu akidah ada, ilmu fiqh ada, tasawuf pun ada di situ. Dan barang siapa tiada mendengar akan dia dan tiada muzakarah dalamnya, maka terpedaya ia. Ya. Siapa yang tidak pegang kitab ini atau kitab yang lain yang standard dia sama je lah, itu maksudnya. Maka orang tu gurur, terpedaya. Dan barang siapa tiada gemar mengamalkan ilmu dalamnya, maka ia alamat orang yang tiada kasih akan akhirat. Dan lazim olehmu atas dirimu itu dengan menghafaz, mutalaah, mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah pada tiap-tiap hari. Maka bahawasanya ia terlebih afdal bagimu daripada segala zikir. Ia telah fardu atasmu, dan aku berpesan akan dikau atas melazimkan membaca akan dia daripada seorang yang alim dan yang zahid, dan berbuat kebajikan daripada orang yang kasih akan dia, dan daripada orang yang gemar mengamalkan barang di dalamnya. Bahawasanya ia menunjukkan akan dikau kepada berbuat kebajikan insya-Allah. Itu di antara ulama-ulama besar yang memuji akan karangan Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali. Dan kata Syekh Husin Bafaqih rahimallahu ta'ala radhiyallahu anhu,
i'lam anna kutubal Ghazali rahimallahu ta'ala tudawi min syumufil ghaflah wa tuqizu ulama az-zahir min sinatil ghaflah wa tuwassi'ul ilma lil ulama'i min ulama'il ar-rasihin wal awliya'il al-muqarrabin ad-dalina 'ala Allah ta'ala. I'lam, ketahui ilmu, anna kutubul Ghazali rahimahullah ta'ala, ketahui ilmu bahawasanya segala kitab Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala ia mengubati, ya, ia tudawi, dia mengubati akan seorang yang membaca. Maknanya sebagai ubat. Baca apa? Min sumumil ghaflah, mengubati dia daripada sumum, mana racun-racun kelalaian. Dalam hidup kita ni racun dua, satu racun hisiah, ya, kalau kita minum menyebabkan kematian jasad. Dia minum Roundup ke kan, tu. Satu lagi racun yang maknawi, dia membinasakan roh. Lagi teruk ni, bukan jasad, rohani kita rosak. Itulah sumumul maknawiyah. Itulah apa? Sumumul ghaflah. Ialah racun kelalaian, lalai yang diserupakan dengan racun. Macam mana orang minum racun, dia rosak, dia mudarat besar, kemusnahan berlaku pada dia, jasad dia. Begitulah lalai, sama je standard dia macam racun yang meracun rohani kita, makna, ya, dia rosak. Sebab tu tak boleh lalai, sentiasa dia hadir hati dengan Allah Ta'ala. Tu perlu banyak zikir, ya. Dan menjagakan ulama yang zahir daripada tidur lalainya. Ulama-ulama yang tak mengaji ilmu tasawuf, bila mengaji ihya, dia akan terasa tu manjat. Masya Allah, banyak lagi dia lalai, walaupun ilmu zahir dia melaut. Dan meluaskan ilmu bagi ulama yang tetap ilmunya, iaitu di dalam dadanya. Bagi ulama yang telah rasih pun, dan juga meluaskan pula akan bagi ilmu awliya, para wali-wali yang muqarrabin. Dalam ihya tu banyak yang menunjukkan kepada kita bagi jalan atas makrifat akan Allah Ta'ala, ya. Itulah maknanya ulama-ulama besar yang memuji karangan Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali. Dan kata Imam An-Nawawi pula, setengah daripada ulama muhaddis, ya, ulama hadis yang besar dalam mazhab kita Syafi'i, ya, itu Al-Imam An-Nawawi. Allah, banyak karamat internet. Dia menulis pada api, daripada celah kuku dia keluar nur cahaya. Itu Imam Nawawi, banyak karamat. Tapi umur dia tak panjang, umur dia 40 tahun. Tapi karangan dia, orang kata kalau 100 tahun umur pun belum tahu dia karang macam karangan, ya, terutama Majmu' Syarah Muhazzab, itu semua besar hadis, ya. Syarahkan hadis Imam Muslim oleh Al-Imam An-Nawawi. Maka apa kata Imam An-Nawawi? Dia kata kadal ihya'u ayyakuna Qur'anan. Wah, ni kalau Wahabi dengar lagi sakit, Wahabi kata banyak hadis dhaif. Wahabi cakap benda. Hei, Wahabi kata, Imam Nawawi ulama hadis. Kau lebay kotai Wahabi, kau ada ulama hadis, ya. Ulama Wahabi ni ada sampai title dia sampai macam Imam Nawawi, muhaddis, ulama hadis besar. Ulama hadis besar Imam Nawawi memuji ihya. Dia kata kadal ihya'u ayyakuna Qur'anan. Kada fi'il syuru'. Faham? Dengan Nawawi fi'il syuru'. Kada yakun makna apa? Hampir kitab ihya ni bahawa adalah ia seperti Quran. Apa maksud dia? Segala apa yang dia nak ihya mutabik, dia bertepatan dengan kena Al-Quran. Itu kajian siapa? Kajian dalam ihya oleh siapa? Al-Imam An-Nawawi, ya. Bukan lebay-lebay Wahabi kat Malaysia ni. Dah kayak apa ni? Itu ujung jari ilmu dengan Imam Nawawi tak ada. Ya, lebay-lebay Wahabi ni, walaupun doktor ke, dia dapat tak tahulah. Banyak doktor bukan main lagi pangkat seorang. Ilmu dia nak banding Imam Nawawi, celah kuku pun tak ada, kan. Ya, masa kita ziarah makam Imam Nawawi tu kan, pokok dia tuan, dia orang dah suntik tu. Dia suntik mati kan. Dekat kepala kubur tu dekat 2-3 pemeluk besar.
pokok yang ada di bahagian kepala makam Al-Imam An-Nawawi. Dan ulama mengatakan sebanyak mana ranting pokok besar tu, itulah ilmu Imam Nawawi. Ranting tanya, bukan dahan dah banyak ada. Ranting pun banyak kan? Oh, banyak ranting. Macam itulah ilmu Imam Nawawi, melaut ilmu intan. Dia mengaku ihya. Wahabi bangang pula mengatakan ihya ni daib pada otak kau tu. Wahabi memang sui kan ni. Wahabi memang sui betul. Jangan ikut Wahabi memang sui betul. Dia dengar kan. So tengok ihya lah. Dia kalau dia jahil, cakap jahil senang kan. Imam Ghazali tengok tiap-tiap bab Imam Ghazali datangkan apa tuan? Nas dia Quran. Tiap-tiap bab semua datang nas Quran. Lepas tu hadis sahih. Lepas tu bawa hadis dhaif. Mana hadis dhaif tu duduk bawah hadis sahih. Dia kalau hadis dhaif kuat, dia ada qawi, dia naik hasan dia ghairi. Kan? Itu je kaedah dia. Banyak sangat. Imam Nawawi kalau ada tarjih tentang bukan calang orang lah. Tak payah lah nak cakap ni. Dia macam Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani seorang ulama besar, dia memuji hikam. Kadatil hikamun Ibnu Athaillah As-Sakandari Qur'anan yutla law jaza fi salati bi ghairi kalamillah la jaza bi kalamil hikam. Ya, adalah hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kada dia panggil pengen syuruk nama dia. Dalam kaedah nahwu dia panggil pengen syuruk, hampir-hampir. Bukan jadi betul, tapi hampir dekat maksudnya. Bukan itu Quran, mana hampir Quran yang dibaca. Kalau sekira dalam sembahyang, kalau diizin baca selain daripada Quran, aku baca hikam Ibnu Athaillah. Tapi tak boleh baca, kau baca min alamatil batal terus sembahyang. Ya, sebab tu bukan kalamullah. Tapi nak ceritakan hebatnya, sebab tu orang baca. Kecuali orang yang mata hati dia buta macam Wahabi, memang dia tak nampak. Dia bodoh kan ni. Dia tak disebut tasawuf ni. Dia tasawuf dia, kau tengok dia macam ini ilmu apa ni, ilmu bid'ah apa macam dan ya. Dia jangan ikut orang bodoh dan bebal kan. Ikut ulama-ulama je apa? Al-arif billah. Bukan arif bi ahkamillah, arif billah. Dia arif billah lain, arif bi ahkamillah lain. Arif bi ahkamillah tu ulama syariah. Adapun arif billah itu ulama ahli hakikah. Mana orang yang sampai makrifat yang khassah ini. Habis. Dan kata Syekh Abu Muhammad Al-Kazruni rahimallahu ta'ala radhiyallahu, dia kata apa? Lau muhiyat jami'ul ulum lastakhrajna lastakhrajnaha minal ihya. Lau muhiyat, jikalau dihapuskan segala kitab ilmu dalam dunia ni, masya-Allah. Jikalau dihapuskan semua kitab jami'ul ulum dalam dunia, semua kitab dah dihapuskan. Kan? Jawab dia apa? Lastakhrajnaha. Nah, saya dapat aku keluarkan sekalian ilmu yang dah terhapus tu minal ihya, daripada ihya. Bermakna semua tak ada dalam ihya. Bagi orang yang faham. Bantak pandai tengok ihya dia asyik, betul nampak dah. Macam beruk tengok bunga dah tuan ni. Bunga dia tengok apa-apa di balik ni. Jadi tolak ihya tu semua beruk panggil kan. Dia banyak beruk. Itu dia kata hu pula. Zikir hu dia kata apa? Ke. Siapa kata beruk juga. Kau tak faham serahlah pada ahli lebay. Ni lebay kotai banyak ni. Wahabi ni lebay kotai banyak. Habis. Dan kata al-waliyul akbar al-arif billah Sayyid Ali bin Abi Bakar al-Idrus, saudara Sayyid Abdullah al-Idrus rahimahullah ta'ala, yang termaklum ulama besar, wali besar. Apa dia kata? Lau qallabal awraqal ihya'il kafirun la aslama. Ini lagi dahsyat. Dia kata lau qallabal awraqal ihyaqi kafirun. Jawab dia apa? La aslama. Jikalau membalik-balik oleh kertas akan kertas yang tersurat di dalam Ihya Ulumuddin oleh siapa? Oleh orang kafir. Seorang kafir ni dipandai bahasa Arab lah kan. Di Wahabi dia bercakap yang tak kerti bahasa Arab pun dia ke. Jadi maknanya dibalik satu kertas Ihya tu, dia tengok satu sampai habis Ihya. Siapa yang berbalik tu? Orang kafir dengan faham nasailah aslama, dia masuk Islam.
Ya, nasai dia masuk Islam. Nak tunjukkan apa? Terangnya nur Ihya Ulumuddin, cahaya dia terang. Ya, orang yang gelap kafir tadi kalau dia tengok dengan teliti, la aslama, dia akan masuk Islam. Itulah pujian-pujian para ulama terhadap Ihya Ulumuddin, supaya kita nampak lebih dia. Sebab benda tu bila kita nampak, oh hebat sungguh, baru kita ada fokus. Kan? Kalau dia tak tahu baca Ihya, tak tahu apa kelebihan dia, ya, dan kita nampak ulama-ulama besar memuji-muji dia, maka kita kurang tarikan. Ada kita tengok ulama besar, cukuplah sebab Imam Nawawi pun dah cukup dah, siapa tak kenal Imam Nawawi. Ya, ulama hadis besar. Kalau dia ulama hadis, dia tak komen hadis dalam Ihya, kau Wahabi komen, kau siapa? Ya, kau siapa? Kau lebih alim daripada Imam Nawawi. Sudah kan. Habis tu ya. Tapi Wahabi ni memang pekak kan. Kau cakap apa dia bodoh. Wahabi ni pekak, bengong bentolol tu Wahabi tu. Yang dekat Wahabi ni, yang dekat. Dia menyesatkan orang. Dan tauhid serangkai 3 rangkai ada lagi dia kan. Ke habis di kapi, orang tawasul habis di kapi kan. Peri-peri kita di kapi kan. Kita tawasul habis di kapi. Dah kapi betul apa? Halal darah. Lagi bahaya tu. Lagi bahaya. Dan kata Al-Waliyul Akbar Al-Qutubus Syahir Maulana Sayyid Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Ta'ala, apa dia kata? Ana ushidu sirran wa alaniyatan, ya, anna man tala'a kitab al-Ihya'i Ulumuddin fahuwa minal muhtadin. Dia kata, ana ushid, aku naik saksi itu. Ulama besar, wali besar naik saksi. Aku naik saksi pada batin dan zahir bahawa sembarang siapa mutala'ah akan kitab Ihya, dia amat-amati betul-betul dengan ikhlas, maka ia daripadanya, maka itulah daripada orang yang dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Dia akan masuk golongan muhtadin, orang yang mendapat petunjuk zahir dan batin. Itulah ulama-ulama besar dan wali-wali besar yang memberikan pengamatan dan pujian pada Ihya Ulumuddin, ya. Dan lagi kata Maulana Sayyid Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, dia kata, ishhadu ala anna man waqa'a ala kutubil Ghazali rahimallahu ta'ala faqad waqa'a ala ainil syariah wa tariqah wal haqiqah. Ya, cukup itu. Dan Imam Ghazali pun memberikan satu, ya, tawaran besar. Barang siapa membaca, mengaji, belajar kitabku, nasai rohaniku sentiasa berada dengan dia. Ya, di mana saja kitab aku dibaca, rohani aku akan ada. Ya. Dia kalau habis dengar kan lagi, dia kadang andai dia. Orang bercakap dengan kau lah, bercakap orang lain. Kan, Wahabi ni budak kan. Dia kalau nak cakap ke, budak lah ya, dengar orang tua-tua cakap. Kan. Naik saksi oleh kamu atasku bahawasanya barang siapa jatuh atas mengaji dan mutala'ah akan beberapa kitab Imam Ghazali rahimallahu ta'ala yang tersebut dahulu, maka sungguhnya telah jatuh di atas kenyataan ilmu syariat, tarikat dan hakikat. Mana dia akan nampak terang perjalanan syariat, tarikat dan hakikat. Dan lagi kata Maulana Sayyid Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus rahimahullah ta'ala, man arada tariqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tariqal arifin billah wa tariqal ulama'i billah ahli zahir wal batin fa alaihi bi mutala'ati kutubil Ghazali rahimahullah ta'ala, khususan Ihya Ulumuddin bahwa al-bahrul muhit. Barang siapa berkendak mengetahui akan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan jalan ulama arifin yang benar-benar mengenali Tuhan, dan akan jalan ulama, ya, ulama ubillah ahluz zahir wal batin, maka lazim atasnya dengan mutala'ah akan beberapa kitab Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu yang tersebut dahulu, yang tertentu istimewa kitab Ihya Ulumuddin.
Kerana terlebih baik lagi kitab Ihya Ulumuddin ini, maka itulah seperti laut yang meliputi ia akan ilmu syariat, ilmu syariat dan hakikat dan yang lain. Itulah maknanya banyak pujian-pujian ulama terhadap karangan Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Dalil dia terang pun kan, ratus tahun sampai sekarang orang pakai lagi kitab dia. Macam tu dia terang, kitab dia tak habis-habis orang pakai. Ya, sampai sekarang berapa lama kan. Itu tanda setengah daripada kitab yang berkat. Ya. Ulama-ulama dulu, banyak lagi ulama lain kalau dikarang kitab tuan diuji. Walaupun kitab dia penat nak karang berpuluh kulit tu, siap aja. Ya, dia letaknya atas Kaabah kan. Dia semayang, ya hajat, minta Allah tunjuk. Kalau aku karang ni tak ikhlas ya abang, kau habiskan je lah. Ya, dia letakkan sebulan tu, kitab tu tak jejar langsung. Keyboard apa pun saja baru diturunkan. Kalau letak kita takut terangkat dulu kita. Letak pagi petang dah hilang. Sebab dia keyboard habis tadi. Tak berjejak kitab itu. Itu menandakan alamat keikhlasan dia, amalan kitab diterima, baru dia taubat. Dan taubat pula dia tak ambil royalty dan orang sekarang kita besar ambil royalty macam-macam. Itu keikhlasan ulama. Sebab tu kitab kita tengok menjadi sebab terbukanya pintu hati dan dipakai lama sampai sekarang. Dalam kita Maulana Abdullah Al-Idrus, li'alaika ya akhi ya ikhwani bimutaba'atil kitab was sunnah a'ni ilma syariah al-mashruha fi kutubil al-Ghazali, khususan kitab zikril maut wa kitabil faqr wa kitabiz zuhdi wa kitabut taubah wa kitab riyadatin nafs. Lazimkan oleh kamu ya saudaraku dengan mengikut akan kitab, ini Al-Quran, dan mengikut akan sunnah, iaitu hadis Rasulullah SAW, yakni ilmu syariat yang disyarahkan akan dia di dalam beberapa kitab Imam Al-Ghazali, khususnya yang di dalam kitab bab mengingati mati, dan yang di dalam kitab bicara kefakiran, babul fakri, dan dalam kitab yang membicarakan az-zuhdu, sifat zuhud, dan dalam kitab yang membicarakan kitab at-taubah, dan di dalam kitab latihan diri, mana riyadah nafsu. Sekalian itu tersebut dalam Ihya Ulumuddin, semua di dalam itu. Dan lagi kata Maulana Said Abdullah Al-Idrus, alaika bil kitab wa sunnah awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa fikran wa i'tibaran wa i'tiqadan, wa syarul kitab wa sunnah mustawfa fil kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Al-Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bih. Lazimkan oleh kamu mengikut akan kitab, yakni Al-Quran dan Sunnah, mana hadis-hadis Rasulullah SAW, pada permulaanmu dan kesudahanmu, pada zahirmu dan batinmu, pada fikiranmu dan iktibarmu, ya, dan pada iktikadmu semua jangan lari pada Quran dan Sunnah. Adapun syarah bagi Quran dan hadis itu telah sempurna dalam Ihya Ulumuddin. Maknanya dalam Ihya Ulumuddin dah siap banyak dia bahas. Bagi Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali yang ta'ala mudah-mudahan memberi manfaat Allah ta'ala akan kita dengan dia, ya. Dan lagi kata Maulana Syekh Abdullah Al-Idrus, wa ba'du falaysa lana tariqun wa minhajun siwal kitab was sunnah, wa qad syara zalikal kullu sayyidul al-musannifina wa baqiyatul mujtahidina Hujjatul Islam Al-Ghazali wa ta'ala fi kitabin azim asy'ani al-muqallab al-mulaqab bi'ujubatin zaman Ihya Ulumuddin alladhi huwa ibaratun an syarhil kitab wa sunnah wa tariqah. Dan kemudian daripada itu maka tiada bagi kami tarik dan jalan yang lain daripada Al-Quran dan hadis, ya, dan telah mensyarahkan akan demikian sekaliannya dan penghulu segala orang yang mengarang kitab dan kesudahan daripada segala orang yang mujtahidin, iaitulah Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dalam kitabnya yang amat besar martabatnya, dan digelarkan dia dengan gelar dengan apa? Bi'ujubatiz zaman. Ujubatiz zaman itu yang terlebih ajaib di dalam masa ini, itulah Ihya Ulumuddin. Kepelikan dia dicantum dalam tu 3 ilmu sekali, ya, daripada syarah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, itulah pada menyatakan segala ilmu tariqah, ilmu perjalanan rohani seseorang.
Kemudian alaika bi mulazamati kitabil Ihya Ulumuddin bahwa maudhu'un nazar ilahi maudhu'ur ridha Allah. Man ahabbahu wa tala'ahu wa 'amila bima fihi faqad istaujaba mahabbatallahi wa mahabbata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatul malaikah wa anbiya'i wa awliya'i wa qad jama'a baina syari'ah wa tariqah fid dunya wal akhirah wa sara 'aliman fil mulki wal malakut. Dan lazimah tadi, kamu tadi melazimkan mutala'ah, semakkan dan belajar dan menyemak akan kitab Ihya Ulumuddin, maka ia tempat diri Allah Subhanahu Wa Taala, tempat dia, dan tempat redha Allah Taala dia. Maka barang siapa kasih ia akan kitab Ihya Ulumuddin dan mutala'ah akan dia dan mengamalkan akan dia, mengaji kitab ni, barang dalamnya itu, maka sungguhnya mewajibkan dia akan kasih akan Allah Taala dan kasih akan Rasulullah SAW, ya, dan kasih akan malaikat Allah Taala dan kasih akan segala aulia anbiya dia dan kasih kepada segala aulianya, dan telah menghimpunkan di antara syariat, tarekat dan hakikat di dalam dunia dan dalam akhirat, dan jadilah ia mengetahui barang yang di dalam alamil mulk, alam kita sekarang, dan alamil zahir, dan alamil malakut, itu alam batin, semua di dalam tu. Itu betul ya, banyak ulama buat pujian pada Ihya. Dia kalau hentam Ihya tu tak tahu nak kata apa kan. Dan berkata juga Maulana As-Sayyid Abdullah Al-Idrus rahimallahu ta'ala radhiyallahu an, ajma'al ulama'u al-arifuna billahi ala annahu la syai'an anfa'al lil qalbi wa aqraba ila ridha rabb min mutaba'ati hujjatul Islam al-Ghazali rahimallahu ta'ala wa hammati wa mahabbati kutubi. Fa inna kutub al-Ghazali rahimallahu ta'ala lub, dipanggil lub, ya, lubul kitab was sunnah wal lubbul maqul wal mangkul, semua ada tu. Orang panggil lub apa? Pati, teras itu, pati. Wallahu wakil ala ma aqul. Dahsyat ulama buat pengakuan hebat-hebat tentang Ihya Ulumuddin, ya. Artinya telah berhimpun perkataan segala ulama yang arifina billah, ya, dan bahawasanya tiada satu yang terlebih memberi manfaat pada membaikkan hati, dan tiada yang lebih menghampir kepada redha Tuhan daripada mengikut akan hujjatul Islam Al-Ghazali. Wah, ni kata ni ta'asub apa ni? Ni bukan ta'asub lah, lebay gitu. Ya, kita memberi kenal, sebab banyak orang tak kenal kitab sebesar-besar ni, pergi pada komen macam-macam ni, ingat sok khabar kita, ya. Sebab kita baca biar kita kenal. Tak kenal maka tak cinta, dan kepada kenal boleh tahu, ya. Maka bahawasanya segala kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala itu isi Al-Quran dan isi hadis Rasulullah SAW, dan isi segala ilmu akal dan segala ilmu nakal, ya, sama ada ilmu itu ilmu maqul ataupun mangkul, dan segala ilmu akal dan segala ilmu nakal, dan Allah SWT itu wakil atas apa yang aku kata. Dahsyat ni pengakuan daripada Sayyid Abdullah Al-Idrus. Kena petikan pula, Sayyid betul ke Sayyid ni? Pula ada Wabin tukar-tukar betul. Nampak orang punya Sayyid pun, makam Sayyid pun nak petikai. Ya ke tidak ada tu, ya, macam-macam betul ni. Dia tak ada kerja lain, dia ajak orang apa, dia suka orang panggil Wabin, suka cubit-cubit orang, ya. Sekali orang puk kembali tu pun tumbang tu, dia kan pandai now kan, ya, nak bergaduh dia cuit-cuit, kena lempang kali senyap tu kan. Dah kena lempang dah, ulama dulu dah lempang bapak Wabin kan, lepak-lepuk dia kena, tak boleh lawan. Tapi degil lepas tu dia cuit orang ni. Ya, kena bagi penyepak pula. Degil. Ya. Imam Ghazali bukan calang orang kan, dia tak kenal Imam Ghazali kan. Imam Ghazali dah tak ada kan, boleh lah bercakap. Takut kalau Imam Ghazali ada, dia bertembung, dia pun tak boleh cakap kan. Dia kena nur berawliya, dia tak boleh nak cakap. Dan lagi kata Maulana As-Sayyid Abdullah Al-Idrus, i'lamu anna mutala'atul ihya apa tu? Tuhdirul qalba al-ghafira fil lahzatil kaquduri sawadil jibri fawqa az-zaj fi afasil wal ma'in, ya. Ta'sirul kutubil Ghazali wadihun zakirun mujarrabun inda kulli mu'min. Dan ketahui ilmu bahawasanya mutalaah, mana kita menyemak mutalaah kitab Ihya Ulumuddin, belajar mengaji, itu menghadirkan hati yang lalai. Mana hati yang lalai boleh sadar, hati yang tertidur boleh sedar, itu maknanya.
yakni mengingatkan hati orang yang lupa akan Allah Ta'ala di dalam satu ketiga, seperti hadir hitam dakwat itu dengan dijatuhkan azab, ya Allah, ya, di dalam manjikani, ya, dan air. Adapun segala yang memberi bekas, segala kitab Imam Ghazali rahimahullah itu akan membaikkan hati. Itu amat nyata dan zahir dan mujarab pada segala orang yang mukmin. Ini pengakuan daripada apa? Ulama-ulama besar kita, ya. Dan lagi kata Maulana Sayyid Abdullah Al-Idrus, al-amalu bima fi kitabil ihya huwal ismul a'zam. Mengamalkan dengan barang dalam kitab Ihya Ulumuddin itu seolah-olah itulah ismul azam. Nama Tuhan itu nama yang paling besar. Bermaksud apa? Tingginya kedudukan Ihya Ulumuddin yang telah dibahas, dikaji dan disemak oleh ulama-ulama al-arifina billah. Kemudian dan kata Maulana Abdullah Al-Idrus, lau ba'asallahu al-mauta lama wasaw al-ihya illa bil amil bil ihya. Summa qala wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina wa inna khaira kulli bid'atin. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika. Allah